Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Cikgu harap semua kamu sudah bersedia untuk kita belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan aspek tata bahasa. Dan cikgu fokuskan kepada ayat. Sebelum cikgu mula, cikgu harap semua dah bersedia, dah ambil sarapan dan sebagainya. Kerana bahagian tata bahasa aspek ayat ini amat penting kepada kamu. Kerana apabila kamu menguasai aspek ini, mudah bagi kamu untuk menulis ayat, menjawab soalan pemahaman, dan yang paling penting kamu boleh menulis karangan. Kerana karangan ini adalah gabungan ayat-ayat yang kamu bina. Jadi cikgu nak kamu beri tumpuan kepada apa yang nak cikgu terangkan. Jadi tolong beri perhatian betul-betul. Setiap apa yang cikgu terangkan untuk memudahkan kamu menguasai aspek tata bahasa ini. Tolong beri perhatian. Wah, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Tapi, apakah kepentingan sambutan Hari Malaysia? Hari Malaysia disambut daripada memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. Hari Malaysia ini akan disambut pada setiap 16 September. Rakyat negara ini akan adakan pelbagai acara untuk meraihkannya. Tapi ada banyak kesalahan ayat dalam penerangan kamu tadi. Ya, kesalahan ayat boleh terdiri daripada kesalahan struktur ayat, kosakata, tanda baca dan imbuhan. Misalnya, ayat ini. Hari Malaysia disambut daripada memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. Terdapat kesalahan kosakata iaitu kesalahan penggunaan kata sendi daripada. Ayat ini sebenarnya memerlukan kata hubung untuk. Begitu juga dengan ayat-ayat kamu yang lain tadi. Mari kawan-kawan, kita teruskan pembelajaran modul ini untuk menganalisis dan membetulkan kesalahan dalam ayat dengan lebih lanjut. Itu contoh dia apabila kita tidak menguasai aspek ayat. Tolong beri perhatian dalam bahagian seterusnya. Latihan A, tandakan right pada ayat yang betul dan pangkah bagi ayat yang salah. Ayat yang pertama, selain daripada burger, Adam Fahrin juga gemarkan kuih tiaw dan laksa Penang. Ayat ini salah. Ejaan kuih tiaw Kuetiau, kuih tiaw. Betul. Yang salah dalam ayat ini ialah perkataan selain daripada adanya unsur lewah. Salah dari segi tata bahasa. Kalau merujuk kamus Dewan, selain sudah membawa maksud lain daripada. Jadi kalau kita baca ayat, lain daripada burger Adam Fahrin, juga gemarkan kuih tiaw dan laksa Penang. Salahlah. Sepatutnya selain sahaja. Tidak ada kata sendinama daripada. Gemarkan, salah. Gemar merupakan kata adjektif yang menunjukkan emotif, iaitu perasaan. Tak boleh kan, mesti akan. Contoh, marah akan, sayang akan.
Tak boleh marahkan, salah. Sayangkan, salah. Mesti marah akan, sayang akan. Untuk kata adjektif yang menunjukkan emotif ataupun perasaan. Gemar, perasaan suka. Jadi, gemar akan. Ayat yang kedua, Rashdan berjumpa dengan sahabat lamanya di pusat membeli belah itu petang tadi. Ayat ini salah. Sepatutnya pusat beli belah, bukannya membeli belah. Salah. Pusat beli belah. Barulah betul. Ayat yang ketiga, Muhammad Rahimi menghadiahkan anaknya sebuah basikal baharu berwarna ungu. Ayat ini juga salah. Sebelum tu kita tengok dahulu perkataan baharu. Basikal baharu. Betul. Bukannya basikal baru. Salah. Kasut baru. Salah. Kalau baru, dia baru pergi. Betul. Dia baru sampai. Betul. Okay, sedikit tambahan. Johor Bahru. Betul. Kota Baru. Perkataan ini sahaja untuk sebutan baru tu dikecualikanlah. Ayat 3 tadi. Ayat ini salahnya kerana perkataan menghadiahkan. Kamu tengok imbuhan kan. Menghadiahkan dan juga menghadiahi. Kalau menghadiahkan, apa? Kalau menghadiahi, hujungnya imbuhan i, siapa? Jadi kamu tengok ayat ini, anaknya. Anaknya apa atau siapa? Sudah tentu siapa. Jadi imbuhannya i, akhiran i. Menghadiahi anaknya sebuah basikal baharu. Barulah ayat itu betul. Ayat yang keempat, kedua-dua orang mempelai itu tampak berseri-seri ketika bersanding di atas pelamin. Ayat ini betul. Tidak ada kesalahan. Kalau kedua-dua mempelai, salah. Kedua mempelai itu pun salah. Kalau kamu jumpa kata bilangan kedua-dua, ketiga-tiga, keempat-empat dan seterusnya, kalau benda di hadapannya boleh pegang, iaitu konkret, kita kena tambah penjodoh bilangan. Mempelai. Mempelai ni pengantin. Orang. Kita boleh pegang. Jadi kalau konkret, kita kena tambah penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan untuk mempelai, pengantin ialah orang. Jadi, kedua-dua orang mempelai. Betul. Begitu juga dengan perkataan ibu bapa. Kedua-dua orang ibu bapa. Tetapi bukan kedua ibu bapa. Yang itu salah. Kerana kedua itu menunjukkan kedudukan, tempat. Contoh, dia mendapat tempat kedua dalam acara larian itu. Kedua, ketiga. Menunjukkan tempat. Tempat keberapa. Ayat yang kelima. Adik Muhammad Rizwan terpaksa menuntun basikal tersebut kerana rantainya putus. Ayat ini betul. Menuntun basikal. Bukannya menonton. Kalau menonton televisyen. Menuntun basikal. Menuntun juga maksudnya memimpin. Contohlah kalau kamu melintas jalan, lepas tu kamu ternampak orang tua ingin melintas jalan juga. Jadi kamu menuntun tangan orang tua tersebut, memimpin orang tua tersebut untuk melintas jalan. Ayat yang ke-6, demam denggi berdarah adalah antara wabak penyakit yang sangat berbahaya sekali. Ayat ini betul. Kalau demam denggi berdarah ialah antara, salah.
adalah merupakan kata pemeri. Kata pemeri ada dua. Satu adalah, satu lagi ialah. Kalau ialah mesti diikuti dengan kata nama. Kalau adalah mesti diikuti dengan kata sendi nama ataupun kata adjektif yang menunjukkan sifat antara merupakan kata sendi nama. Jadi tidak ada kesalahan. Dan satu lagi, ada kata penguat dalam ayat ini. Sangat sekali. Iaitu kata penguat. Untuk kata penguat, kamu kena tahu, kalau kamu jumpa kata penguat paling, sekali dalam satu ayat, ayat itu sudah tentu salah. Contoh, dia mendapat markah yang paling tinggi sekali di dalam kelasnya. Salah, kerana ada perkataan paling dan juga sekali. Salah lah. Tak boleh berada dalam satu ayat. Ayat yang ketujuh, berbagai masalah salah laku disiplin dibincangkan dalam mesyuarat bulanan sekolah itu. Ayat ini salah kerana perkataan berbagai. Berbagai ni maksudnya ada bandingnya. Keelokan paras rupanya tidak berbagai pada waktu itu. Maksudnya kecantikannya tidak ada bandingnya pada ketika itu. Maksudnya tidak ada orang yang boleh melawan kecantikannya, iaitu berbagai. Jadi kalau dalam ayat, kamu kena gandakan. Kalau berbagai, jadilah berbagai-bagai ataupun pelbagai. Jangan pula pelbagai-bagai. Salah. Ayat yang ke-8. Bas Ekspres perdana itu meninggalkan Pekan Tanjung Malim menuju ke Kuala Terengganu. Ayat ini betul. Tidak ada kesalahan. Ekspres, satu S sahaja. Begitu juga dengan stres, satu S sahaja. S-T-R-E-S. Ekspres, E-K-S-P-R-E-S. Satu S, ekspres. Ayat yang ke-9. Siti Zulaikha dan adiknya tidak pergi ke sekolah hari ini oleh kerana mereka ketinggalan bas. Ayat ini salah. Kesalahannya oleh kerana. Oleh merupakan kata sendi nama. Apabila kata sendi nama, mesti diikuti oleh kata nama. Kerana bukan kata nama. Ayat yang sepatutnya, Siti Zulaikha dan adiknya tidak pergi ke sekolah hari ini kerana mereka ketinggalan bas. Barulah betul. Sedikit tambahan, oleh kerana salah, oleh sebab betul. Sebab merupakan kata nama. Oleh sebab betul. Ayat yang seterusnya, para penduduk membincangkan tentang gangguan anjing-anjing liar di kawasan taman perumahan itu. Ayat ini salah. Membincangkan tentang, salah. Membincangkan merupakan kata kerja transitif. Apabila kata kerja transitif, mesti diikuti oleh objek. Tentang bukan objek. Para penduduk membincangkan masalah gangguan anjing-anjing liar di kawasan taman perumahan itu. Dan ayat yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Mustafa menyampaikan ucap tama perasmian Kayuhan Merdeka Perdana 2019 itu. Ayat ini betul, tidak ada masalah. Ucap tama maksudnya ucapan penting dalam sesuatu perjumpaan. Latihan B, tuliskan betul pada ayat yang betul dan tulis salah pada ayat yang salah dalam petak yang disediakan. Ayat yang pertama,
Mereka-mereka yang terpilih sahaja akan dibenarkan masuk ke majlis jamuan khas itu. Ayat ini salah. Mereka sudah membawa maksud yang jamak. Jadi tak perlu digandakan lagi. Cukup sahaja mereka. Terpilih salah, sepatutnya terpilih. Ayat yang kedua, ikan air tawar dan udang galah di sungai tersebut banyak yang mati kerana keracunan. Ayat ini betul, tidak ada kesalahan. Ayat yang ketiga, setiap hari ayahnya bersarapan 2 biji telur ayam masak separuh dengan madu lebah asli. Ayat ini betul, tidak ada kesalahan. Ayat yang keempat, Cikgu Nurul selalu menggunakan bahasa yang sopan bila berbicara dengan ibu bapa murid. Ayat ini salah. Bila menanyakan sesuatu, contoh, kamu sampai bila? Kamu balik bila? Jadi kena tanda soal. Yang hujung ini tanda noktah, titik. Jadi kita kena gantikan dengan apabila. Bila juga tidak boleh berada di hadapan ayat. Contoh, bila awak sampai? Salah. Bilakah awak sampai? Barulah betul. Awak sampai bila? Betul. Jadi untuk ayat ini salah. Bila perlu diganti dengan apabila. Ayat yang kelima, Ustaz Muhammad menghadiahi seutas rantai emas sempena ulang tahun kelahiran isterinya. Ayat ini salah. Menghadiahi. Yang saya bagi tahu tadi, menghadiahi akhirannya i. Menghadiahi. Menghadiahi siapa? Menghadiahkan apa? Seutas rantai emas. Apa? Jadi Ustaz Muhammad menghadiahkan seutas rantai emas. Kalau menghadiahi, Ustaz Muhammad menghadiahi isterinya seutas rantai emas. Satu lagi, sempena. Perlu diganti dengan bersempena dengan. Ustaz Muhammad menghadiahkan seutas rantai emas bersempena dengan ulang tahun kelahiran isterinya. Barulah ayat itu betul. Ayat yang keenam, orang ramai suka berjoging 1G sahaja di padang spidi Teluk Intan di waktu petang hari Sabtu dan Ahad. Ayat ini salah. Di waktu, sepatutnya pada waktu. Kalau kata sendi nama di menunjukkan tempat, contohnya di padang spidi Teluk Intan. Ayat yang ketujuh, jalan raya ke kampung itu sedang diperlebar oleh pekerja syarikat belati wangsa sendirian berhad. Ayat ini betul. Kalau kamu jumpa kata adjektif yang menunjukkan sifat sesuatu benda, tidak boleh menerima imbuhan apitan memperkan dan juga diperkan. Sebelum ni saya cakap, kalau nak mudah ingat, tidak boleh terima 3 imbuhan. Memperkan, diperkan. Ada 3 imbuhan. Tetapi sebenarnya memperkan dan juga diperkan dikira sebagai 2 imbuhan. Imbuhan yang pertama, memper. Imbuhan yang kedua, kan. Jadi ada 2 imbuhan. Jadi untuk senang ingat, kalau kamu jumpa kata adjektif, tidak boleh menerima 3 imbuhan. Jadi memperkan, diperkan. Macam bunyi 3 imbuhan. Ayat yang ke-8, Pak Malik sedang memperbesarkan reban ayam serama di belakang rumah. Ayat ini salah. Kamu tengok perkataan memperbesarkan. Besar, kata adjektif. Kata adjektif tak boleh terima 3 imbuhan. Memperkan, 3 imbuhan. Tetapi pada hakikatnya memperkan ni 2 imbuhan sahaja.
Pak Malik sedang memperbesar reban ayam serama di belakang rumah. Barulah ayat itu betul. Ayat yang ke-9, Aiman menggunakan telefon Dai terus untuk menghubungi kakaknya di London. Ayat ini betul, tidak ada kesalahan. Ayat yang ke-10, masalah pencemaran sungai itu telah dibincangkan dalam mesyuarat yang lalu. Ayat ini betul, tidak ada masalah. Ayat yang ke-11, pusat pulih baik kereta Mercedes itu telah mula beroperasi lebih setahun yang lalu. Ayat ini salah. Pusat pulih baik. Salah. Sepatutnya pusat baik pulih. Ayat yang terakhir, matlamat kem wajar diri semangat jati ini adalah melatih murid-murid supaya boleh berdikari. Ayat ini salah. Kata pemberi ada dua, ialah dan juga adalah. Saya bagi tahu tadi, adalah diikuti oleh kata sendi nama atau kata adjektif. Kalau ialah kata nama. Adalah tidak boleh diikuti oleh kata kerja. Melatih kata kerja. Jadi ayat ini salah lah. Ayat yang sepatutnya, matlamat kem wajar diri semangat jati ini adalah untuk melatih murid-murid supaya boleh berdikari. Baiklah, cikgu harap kamu faham apa yang dijelaskan dari aspek ayat itu dengan contoh-contoh latihan yang diberikan. Okey, seterusnya cikgu nak kamu lihat yang ini Lihat yang ini untuk kita teruskan lagi berkaitan dengan aspek yang tata bahasa yang kita pelajari pada hari ini. Hai, apa khabar? Baiklah, dalam video kali ini saya akan berkongsi mengenai kesalahan umum tata bahasa. Yang pertama, kesalahan dari segi kata ganti nama diri, iaitu beliau. Beliau hanya digunakan untuk orang yang dihormati sahaja. Tak boleh digunakan untuk kanak-kanak, penjenayah dan orang yang hina. Contoh ayat, Azman pencuri, beliau ditangkap polis. Jadi ayat itu salah. Ayat yang betulnya ialah dia ditangkap polis. Kemudian contoh ayat kedua, pengetua baru bertugas, dia sudah sihat. Jadi ayat itu penggunaan dia salah. Yang betulnya ialah beliau sudah sihat. Seterusnya, ianya tidak boleh digunakan kerana salah dari segi bahasa. Ianya akan dihukum. Jadi ayat itu salah. Yang betulnya ialah ia akan dihukum. Ia dan dia hanya digunakan untuk manusia. Contoh, itu beg kulit. Ia amat mahal. Jadi penggunaan ia dalam ayat itu salah. Yang sepatutnya beg itu amat mahal. Seterusnya, kata ganti yang menunjukkan banyak tidak boleh digandakan lagi. Contoh, mereka pelajar sekolah, sepatutnya hanya menggunakan mereka pelajar sekolah. Contoh yang kedua, para pemimpin, yang sepatutnya
para pemimpin sahaja. Kemudian, kami bererti saya dan dia apabila bercakap dengan orang kedua. Contoh ayat, kita takut, kata Ali dan Abu kepada Pak Kasim. Jadi di situ penggunaan kita salah. Sepatutnya kami takut. Kemudian, kita bererti anda dengan saya atau anda dengan kami. Contoh ayat, kami berusaha, kata ketua kepada ahli-ahlinya. Sepatutnya kami itu digantikan dengan perkataan kita. Baiklah. Kemudian mari kita tengok kesalahan umum dari segi penggunaan kata bilangan. Salah menggunakan perkataan berbagai. Yang sebetulnya ialah berbagai-bagai ataupun pelbagai. Contoh ayat, berbagai cara. Salah. Yang sepatutnya berbagai-bagai cara ataupun pelbagai cara. Kemudian, salah menggunakan perkataan atau kata bilangan tiap. Yang betulnya ialah setiap ataupun tiap-tiap. Contoh, tiap perkara salah. Tiap-tiap perkara atau setiap perkara barulah betul. Kemudian, kata kata setengah tidak sama dengan setengah-setengah. Setengah-setengah maksudnya sama dengan sesetengah, manakala setengah bermaksud separuh. Contoh, setengah gelas air, bendera setengah tiang. Setengah-setengah atau sesetengah bermaksud sebahagian atau sebilangan. Contoh, sesetengah haiwan atau sesetengah pelajar. Kata bilangan dengan pecahan mestilah dipisahkan. Contohnya, 2 suku jam. Salah. Sepatutnya 2 jam suku atau RM5.50 baru betul. Kalau RM5.50 salah. Kemudian, kata nama abstrak tidak boleh menggunakan penjodoh bilangan. Contoh, dalam sebuah masyarakat. Salah. Sepatutnya dalam masyarakat. Kemudian, mempunyai sebuah cita-cita. Salah. Sepatutnya mempunyai cita-cita. Kata bilangan tak tentu pula. Kata bilangan tak tentu kecuali beberapa tidak boleh menggunakan penjodoh bilangan. Contohnya, sebahagian orang penduduk. Sepatutnya sebahagian penduduk sahaja. Seluruh buah negeri. Sepatutnya seluruh negeri. Segala ekor binatang. Sepatutnya segala binatang. Setiap orang warga negara. Sepatutnya setiap warga negara. Beberapa helai kertas. Penggunaan yang betul. Baik. Tengok di situ hanya beberapa sahaja yang boleh menggunakan penjodoh bilangan, iaitu beberapa helai kertas. Dari segi kata sendi pula, dari digunakan untuk masa dan tempat sahaja. Contoh, dari Kemaman, dari kedai, dari pukul 8 malam, dari tahun lepas. Daripada pula digunakan selain tempat dan masa. Contoh, daripada kain sutera, daripada katak, daripada kakak, daripada kajian. Kata sendi oleh. Oleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di atau ter. Contoh, tertarik dengan kecantikan. Salah. Sepatutnya tertarik oleh kecantikan. Dan akhir sekali untuk video kita bahagian pertama, oleh sebab membawa maksud yang sama dengan kerana. Oleh kerana salah digunakan.
di dalam ayat yang betulnya ialah oleh sebab. Contoh, dia tidur oleh kerana letih. Salah. Yang betulnya, dia tidur oleh sebab letih. Kemudian, dia tidur sebab letih. Salah. Yang betulnya, dia tidur kerana letih. Jadi, untuk video kesalahan umum tata bahasa bahagian 1 setakat ini dulu. Kita akan sambung lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Okey, cikgu harap kamu faham berkaitan dengan aspek kesalahan dalam tata bahasa. Okey, cikgu akan terangkan lagi berkaitan dengan kesalahan ini. Tolong beri perhatian. Okey, tolong beri perhatian untuk yang seterusnya ni berkaitan dengan aspek kesalahan dalam tata bahasa, yang mana kamu perlu kuasai aspek ini dengan sebaik mungkin. Hai, apa khabar? Kita bertemu lagi dalam video kali ini, iaitu bahagian kedua, kesalahan umum tata bahasa. Baiklah, dari segi penggunaan kata kerja, mesti gunakan awalan ter, men atau ber bagi kata kerja tak transitif yang memerlukannya. Contoh, Abu kata kepada saya. Salah. Sepatutnya, Abu berkata kepada saya. Kemudian, badan budak itu lecur. Sepatutnya, badan budak itu melecur. Seterusnya, orang itu senyum kepada saya. Yang betulnya, orang itu tersenyum kepada saya. Seterusnya, apitan menkan dan meni. Dia menghadiahkan saya sehelai baju. Salah. Sepatutnya, dia menghadiahi saya sehelai baju. Dalam ayat kedua, dia menjatuhi hukuman rotan. Minta maaf bukan hukuman rotan, sepatutnya hukuman gantung. Ada kesalahan perkataan di situ. Kepada penjahat itu. Salah. Yang betulnya, dia menjatuhi penjahat itu hukuman rotan. Ketiga, dia membelikan kuih untuk adiknya. Sepatutnya, dia membeli kuih untuk adiknya. Kemudian, dia memberi hadiah kepada ibunya. Yang betulnya, dia memberikan hadiah kepada ibunya. Seterusnya, dari segi kesalahan kata hubung. Bila digunakan untuk ayat tanya, manakala apabila digunakan sebagai kata sendi. Contoh, dia makan bila lapar. Salah. Dia makan apabila lapar. Baru betul. Tidak boleh guna agar supaya serentak kerana maknanya sama. Contoh, Lim makan ubat agar supaya sihat. Salah. Yang betulnya, Lim makan ubat agar sihat atau Lim makan ubat supaya sihat. Seterusnya, kesalahan frasa nama. Apabila kata bilangan menunjukkan banyak, maka kata nama tidak boleh diulang. Contoh, 2 buah lori-lori. Salah. Yang betulnya, 2 buah lori. Beberapa orang pekerja. Salah. Yang betulnya, beberapa orang pekerja. Setiap pelajar. Salah. Yang betulnya, setiap pelajar. Kemudian, kata adjektif yang diulang. Apabila kata adjektif diulang, tak perlu lagi diulang kata namanya. Contoh, baju-bajunya, cantik-cantik belaka. Salah. Sepatutnya, bajunya cantik-cantik belaka. Atau baju-bajunya cantik belaka. Hukum DM. Struktur dalam bahasa Melayu berbeza daripada struktur dalam bahasa Inggeris. D ialah diterangkan, M menerangkan.
perkara atau benda yang hendak diterangkan di depan, manakala penerangan untuk perkara atau benda itu mengikuti selepasnya. Contoh, tan klinik salah. Sebetulnya klinik tan. Mini stadium salah. Sepatutnya stadium mini. Lain-lain hal. Yang betulnya hal-hal lain. Penghawa dingin. Yang betulnya pendingin hawa. Dan goreng pisang. Sepatutnya pisang goreng. Frasa adjektif. Saya sayang ibu saya. Sepatutnya saya sayang akan ibu saya. Saya percaya orang itu. Sepatutnya saya percaya akan orang itu. Saya hormat ibu bapa saya. Sepatutnya saya hormat atau patuh kepada ibu bapa saya. Frasa adjektif. Kata penguat bebas iaitu sangat, amat dan sungguh boleh digandingkan dengan sekali. Kata penguat lain tidak boleh digandingkan dengan sekali. Contoh, pisau itu paling tajam sekali. Salah. Sebetulnya pisau itu amat tajam sekali. Pisau itulah yang tertajam sekali. Yang betulnya pisau itulah yang tertajam. Baiklah, untuk bahagian terakhir bagi video kali ini, frasa adjektif juga. Kata adjektif berawalan ter tidak boleh bertugas sebagai predikat. Contoh, pakaian itu tersesuai. Salah. Yang betulnya pakaian itu amat sesuai. Bangunan itu tertinggi. Salah. Yang betulnya bangunan itu paling tinggi. Baiklah, setakat ini saja perkongsian saya dalam video kali ini. Diharap sedikit sebanyak dapat memberi sedikit input kepada kita semua. Okey. Cikgu harap daripada penjelasan tadi kamu dah faham. Okey, ni bahagian yang terakhir yang membantu kamu dalam penulisan juga. Tolong beri perhatian. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 2. Okay. Tajuk kita hari ini ialah kesalahan ejaan. Okay, jadi seperti biasa, selepas anda menonton video saya, anda perlu ke Google Classroom dan pastikan lakukan latihan pengukuhan serta isi kehadiran. Okay, sekiranya anda terlepas video yang ada pada hari ini, saya akan letakkan di dalam grup WhatsApp kelas. Okay, semua bahan daripada video, latihan pengukuhan dan juga nota serta link kehadiran. Okay, tanpa buang masa, kita terus ke pembelajaran kita pada hari ini. Okey, seperti anda dapat lihat dalam slide yang telah saya pertontonkan ini. Okey, so tajuk kita ialah kesalahan ejaan. Okey, so kita lihat kepada maksud terlebih dahulu. Apa maksud kesalahan ejaan? Kesalahan ejaan ialah perkataan yang tidak dieja mengikut sistem ejaan Rumi. Okey, tidak dieja mengikut sistem ejaan Rumi. Okey, terdapat 5 kesalahan ejaan, iaitu yang pertama, huruf kecil dan huruf besar. Yang ini biasalah anda dah pelajari dalam semasa sekolah rendah, okay, kemudian sekolah menengah tingkatan 1 pun anda dah belajar semula. Yang kedua, tanda sempang. Yang ini berbeza sedikit. Yang ketiga, ejaan yang dirapatkan dan dijarakkan. Okay. Dan keempat, perkataan pinjaman daripada English, okay, kepada bahasa Malaysia. Yang kelima, pola keselarasan vokal. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, huruf kecil dan huruf besar. Okay. Kata nama am perlu dieja dengan menggunakan huruf kecil kecuali jika ditulis pada awal ayat. Okay. Semua kata nama am tidak perlu ditulis dengan huruf besar kecuali
di permulaan ayat. Okey, yang kedua, kata nama khas perlu dieja dengan menggunakan huruf besar. Okey, contoh penggunaan huruf kecil dan huruf besar dalam perkataan yang dicondongkan adalah salah dalam ayat di bawah. Okey, lihat contoh yang telah saya berikan. Rondaan yang dilakukan oleh rukun tetangga dapat mengawal kejadian jenayah. Sepatutnya ditulis dengan huruf kecil kerana rukun tetangga hanyalah kata nama am. Kita lihat yang kedua. Majlis yang dirasmikan oleh Menteri Besar itu telah diadakan secara gilang gemilang. Kalau anda lihat di sini tulisan Menteri Besar ditulis dengan huruf kecil. Dari sistem bahasa dia telah salah. Maka sepatutnya ditulis Menteri Besar M huruf besar dan B huruf besar. Yang kedua, tanda sempang. Biasa anda lihat tanda sempang ni hanya pada kata ganda. Kata ganda saya tak nak ulas kerana anda semua dah tahu mengenai kata ganda yang anda telah pelajari daripada sekolah rendah sehinggalah sekolah menengah. Yang kedua, merangkaikan kata sendi ke dengan nombor. Perkataan kata sendi ke dengan nombor. Ulang contoh dia, ulang tahun ke-100. Sekolah itu telah dilancarkan oleh pengarah Pejabat Pendidikan Negeri. Sepatutnya ada kata sempang, ada tanda sempang selepas perkataan ke apabila selepas perkataan ke harus ada kata sempang dan apabila selepas itu adalah nombor. Kita lihat pembetulan yang telah saya buat. Ke ada tanda sempang, kemudian ada angka 100. Yang ketiga, merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar. Contoh, negara yang anti-Israel itu mengutuk serangan yang dilakukan oleh tentera Zionis kepada rakyat Palestin. Lihat perkataan anti-Israel. Perkataan anti-Israel. Israel adalah kata nama. Kemudian anti itu selepas perkataan anti ini harus ada kata sempang. Yang keempat, merangkaikan angka dengan akhiran an. Imbuhan an. Kalau anda lihat di sini, penggunaan internet secara meluas di Malaysia hanyalah pada tahun 1990-an. Contoh yang telah saya beri tidak ada sempang 1990-an. Pembetulannya dan sepatutnya anda tulis 1990 sempang an. Kita lihat yang seterusnya. Ejaan yang perlu dirapatkan dan dijarakkan. Yang pertama iaitu kata majmuk mantap. Yang ini perlu dijarakkan. Kata majmuk mantap. Contoh bandaraya. Biasanya murid-murid tulis bandaraya tulis penuh. Tapi sepatutnya ditulis bandar raya. Yang kedua, kata majmuk yang menerima imbuhan awalan. Contoh sini mengenal pasti. Sesetengah murid dia akan tulis sambung mengenal pasti. Perkataan seharusnya yang anda tulis mengenal satu perkataan pasti satu perkataan, dijarakkan. Yang ketiga, kata nama yang digandingkan kata sendi. Contoh di sini di luar. Perkataan seharusnya ialah pembetulan di jarak luar. Slide saya salah. Pembetulannya di jarak luar. Itu untuk ejaan yang perlu dijarakkan dan juga itu adalah ejaan yang perlu dijarakkan. Ada 3. Yang pertama, kata majmuk yang mantap. Yang kedua, kata majmuk yang menerima imbuhan awalan. Yang ketiga, kata nama yang digandingkan kata sendi. Seterusnya, bagi ejaan yang perlu dirapatkan ialah ada 6 kategori. Yang pertama, kata majmuk tidak mantap. Kata majmuk tak mantap. Contoh di sini jawatan kuasa. Pembetulannya
Okey, jawatan kuasa perlu dirapatkan. Yang kedua, kata tunggal yang dieja secara bercantum. Okey, kadangkala ada setengahnya orang eja jarak. Okey, pembetulannya kadangkala dieja rapat, kedua-duanya kadang dan kala dieja dengan rapat. Kemudian kata yang dirangkaikan dengan pun, yang ada perkataan pun di belakangnya. Okey, contoh walaupun. Okey, walau, yang salah walau jarak pun, itu salah. Pembetulannya walaupun, dirapatkan. Yang keempat, kata kerja yang diletakkan awalan imbuhan di. Okey, awalan imbuhan di, contoh di sini dibina. Okey, pembetulannya dibina, dieja rapat. Okey, kata kerja yang diletakkan awalan imbuhan di. Okey, mana-mana kata kerja yang ada imbuhan di, kita eja dengan rapat. Yang kelima, kata majmuk tak mantap tetapi menerima imbuhan apitan. Okey, contoh kat sini dikuatkuasakan. Okey, di dan juga an. Okey, dia menerima imbuhan apitan, imbuhan di dan juga an, dikuatkuasakan. Pembetulannya harus dirapatkan ke semua ejaan, dikuatkuasakan. Yang keenam, kata nama am atau kata kerja yang menerima imbuhan pinjaman. Kata nama am atau kata kerja yang menerima imbuhan pinjaman, contoh prasyarat. Okey, setengah orang tulis pra, sempang, syarat. Pembetulannya harus ditulis dengan rapat semuanya, prasyarat. Okey, seterusnya. Okey, iaitu perkataan pinjaman. Ini kesalahan seterusnya ialah perkataan pinjaman. Okey, bagi perkataan pinjaman, perlulah dieja mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh Sistem Ejaan Bahasa Melayu. Berikut ialah kaedah peminjaman yang dilakukan terhadap kata asing. Okey, sekarang kita lihat dulu bagaimana sistem bahasa Malaysia ni kita pinjam daripada perkataan bahasa asing untuk dijadikan bahasa Malaysia. Okey, lepas tu baru kita tengok kesalahannya bagaimana. Yang pertama, huruf G yang dituturkan sebagai J menurut ejaan Inggeris ditulis dan disebut G dalam bahasa Melayu. Okey, semua perkataan bahasa Inggeris yang kita tulis yang pertama ini, agent kita baca agent. Yang kedua, gymnasium kita baca gymnasium. Yang ketiga, generation kita baca generasi. Okey, yang kedua, pengejaan kata pinjaman bahasa Inggeris yang telah mantap. Okey, contoh pensil. Okey, kita tukar kepada pensel. Action, kita tukar kepada aksi. Dial, kita tidak tukar perkataan tersebut, kita kekalkan perkataan tersebut. Okey. Okey, yang seterusnya penggunaan satu huruf. Yang ini biasa kita lihat. Sama aja perkataannya, tapi kita buang huruf yang ada dalam bahasa Inggeris, kita jadikan satu huruf je dalam bahasa Melayu. Contohnya stress. Okey, English ada 2 S. Bahasa Melayu stress 1 S. Efektif. Okey. F ada 2, kita buang F lagi 1 dan tukar di belakang. Agresif, kita buang double G dan double S, kita tukar kepada agresif. Okey, kita pinjam bahasa ni menjadi bahasa Melayu. Kemudian penyesuaian huruf konsonan. Yang ini kita lihat biasa kita guna pakai komputer. Okey, ejaan dalam English komputer, O-M-P-U-T-R. Kita tukar bahasa Melayu, sesuaikan dia dengan bahasa Melayu, iaitu huruf K, komputer. Manakala express kita gantikan dengan huruf K. Graph, okey, ejaannya PH kat belakang, kita tukar terus dengan huruf F. Dialek, okey, kita tukar dengan dialek. City kita tukar dengan K terus. Okey, sebab mengikut kesesuaian huruf konsonan dalam bahasa Melayu. Okey, perkataan pinjaman yang menerima imbuhan awalan perlu dieja secara rapat. Okey, cuba lihat kat sini, ini semua adalah perkataan pinjaman. Okey,
yang menerima imbuhan awalan kita eja dengan rapat. Yang pertama, multi etnik. Okey. Kita betulkan dengan multi etnik. Okey, gabungkan keduanya. Pasca kemerdekaan. Kita tulis dengan pasca kemerdekaan, gabungkan ke semua sekali. Yang ketiga, proaktif. Okey, kita rapatkan proaktif. Okey, tidak dijarakkan, tidak ada tanda sempang. Kita rapatkan ke semua perkataan. Kemudian yang terakhir, anti dadah. Okey, kita buat pembetulan sebagai anti dadah. Kita rapatkan dia. Okey. Bagi kesalahan yang terakhir iaitu pola keselarasan vokal, kita lihat kat sini. Keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Okey, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata perakhir A, E, I, O, U. Di sini kita gunakan I pepet dengan huruf vokal pada suku kata terakhir tertutup. Okey, sama juga I taling ya A, E, I, O, U, tapi kita guna I taling kat kawasan yang tertutup ni. Okey, contoh perkataan. Okey, sebelum kita pergi contoh perkataan, okey, saya beri hanya sedikit sahaja di sini kerana pola keselarasan vokal ada 18 pola keseluruhannya. Okey, lebih kurang ada 18 pola. Saya beri lebih kurang 4 sahaja di sini. Okey, kita lihat kepada contoh perkataan. Okey, biasanya contoh perkataan dia pengawet. Pembetulannya adalah pengawet. Okey, suku kata yang pertama kalau anda lihat gabungan dia, suku kata perakhir dan juga suku kata terakhirnya ialah A dan I. Okey, A dan I. Okey, okey, pengawet. Okey, itu yang betul. Yang kedua, perabot. Okey, seharusnya ditulis dengan perabot. Suku kata perakhir kita guna A dan juga O. Perakhir A, suku kata terakhir tertutup O. Okey. Yang ini ada pengecualian. Okey. So ni banyak jenis, sebab tu saya ambil 4 sahaja. Yang ketiga, tanjung. Pembetulannya tanjung. Okey, suku kata perakhirnya ialah huruf A dan suku kata terakhir tertutupnya huruf U. Kemudian kita lihat yang keempat, pameran. Okey. Pembetulannya ialah pameran. Suku kata perakhir ialah I taling. Okey. Manakala suku kata terakhir tertutupnya ialah huruf A. Apa beza I taling dengan I pepet? Okey, I pepet kita baca E. I taling kita baca A. Contoh khemah, itu kita guna I taling. Okey. Semak kita guna I pepet. Okey. Cuma kita tak ada penandaan nak menandakan huruf I taling dengan I pepet dalam sistem bahasa Malaysia. Kita tidak guna pakai ada penandaan yang mana satu I taling, yang mana satu I pepet. Okey, ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita mempelajari kesalahan ejaan dalam bahasa Melayu, di mana terdapat beberapa kategori kesalahan ejaan, iaitu yang pertama, kesalahan ejaan kategori huruf kecil dan huruf besar. Yang kedua, kesalahan ejaan tanda sempang. Yang ketiga, kesalahan ejaan yang dirapatkan dan dijarakkan. Yang keempat, perkataan pinjaman English kepada bahasa Melayu. Kemudian yang terakhir, pola keselarasan vokal. Okey. Sebelum kita berpisah, okey, baiklah. Cikgu harap kamu faham ya. Faham berkaitan dengan konsep ayat seperti yang telah diterangkan. Okey, habis sahaja kamu menonton, cikgu nak kamu ulang tonton. Okey, supaya kamu lebih faham. Dan cikgu akan bagi dua kategori soalan kuis
Kamu akan jawab soalan kuis berdasarkan apa yang kamu tonton tadi. Cikgu rangkumkan kesemua yang kamu tonton dalam bentuk soalan kuis. Okey, jadi cikgu nak kamu beri perhatian betul-betul dan cuba jawab kuis. Kuis ni agak mudah lah. Tapi sebenarnya apa yang cikgu nak daripada kamu ialah kamu faham berkaitan dengan kesalahan dalam ayat terutamanya, dalam banyak aspek. Okey, terus tonton dan cikgu bersama kamu di talian semasa menjawab kuis. Semua jawab. Okey.